Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Tak boleh. Lagi sekali. Sekali ya. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nurhaliza. Tak boleh, nanti orang cakap tiru nak Siti Nurhaliza pula. Hai, Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Hai, dah subscribe ke belum? Tak boleh pula, macam mana ah? Hai, apa khabar? Semua sihat? Macam cikgu sekolah rendah pula kan? Hai, apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Tak boleh. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Apib bin Yaakob. Selamat datang ke channel aku. Kepada yang belum subscribe, tolong subscribe sekarang. Yang dah subscribe, jangan unsubscribe balik. Okey, hari ni kita nak cakap pasal apa? Hari ni kita nak buat video sambungan untuk video sebelum ni. Okey, video sebelum ni kita ada beritahu yang kita ada jumpa pelukis yang terkenal tu, Ahmad Fatil bin Zakaria. Dan pelukis tu dia ada kongsi banyak lah. Dia ada share banyak tips semua. Dia ada bagi nasihat semua kan. Dan dia ceritakan kisah hidup dia semua. Okey, video ni kita persoalkan untuk soalan yang orang selalu tanya lah, iaitu betul ke jadi pelukis ni tak boleh kaya, ataupun betul ke jadi pelukis ni maknanya tak boleh berjaya? Sebab banyak orang tengok pelukis ni standard dia setakat duduk dekat tepi jalan je, macam jadi pelukis jalanan. And then dalam banyak-banyak seniman yang kita tahu, macam seniman pelakon, seniman penyanyi, kebanyakan seniman ni seniman yang paling rendah sekali yang orang pandang ialah pelukis. Sebab orang tengok pelukis ni dia tak glamour, dia pendapatan pun kurang, selalu macam duduk pun macam melukis pun duduk tepi jalan. Yang betul ke jadi pelukis ni tak boleh berjaya? Dan betul ke jadi pelukis ni adalah melukis ni adalah orang yang tak ada masa depan? So kita nak tengok apa jawapan, kita nak tahu apakah jawapan untuk soalan-soalan ni. Jom kita tengok video ni. Kita tanya Ahmad Fatil Zakaria. Cek. Terjejas tak? Yang sebab PKP kan banyak disekat kan? Macam bagi aku tak terjejas. Sebab apa? Sebab aku ada kerja. Okay, macam gaji ke apa sama je? Sama, aku ada kerja. Balik kerja boleh melukis. Jadi bila tak ada job lukisan sekalipun, aku Alhamdulillah masih boleh survive lagi. Itulah cuma satu impian aku sekarang ni. Aku dah belajar daripada sebelum ni. Sebelum ni tengah ada duit, orang minta diskaun kita sapu, sampai benda tu merugikan diri sendiri, menyakitkan diri sendiri. Ya, aku dulu pun macam tu. So sekarang ni aku tukar cara baru. Biar aku buat benda-benda yang aku minat. Aku post, orang suka, orang share, beribu-ribu orang share. Satu hari nanti aku tak cari orang. Orang yang akan cari aku. Itu matlamat aku sekarang ni. Dia macam sekarang ni kalau ada job orang nak suruh kau lukis portrait ke apa, kau boleh ambil lagi lah. Biasanya pasti kat orang. Biasa macam kalau job-job orang nak lukis ni memang banyak bertalu-talu orang WhatsApp, message kan. Tapi kita cakap baik-baik, minta maaf saya tak buat portrait itu ni semua. Sebab harga saya macam ni. Tapi kalau nak okey, saya boleh lepaskan dekat pelukis yang lebih hebat dari saya ini semua dengan harga yang berpatutan. Saya cakap itu lah. Sebab dia kenapa? Sebab dah tak nak ambil? Sebab tak berbaloi ke? Lebih kurang lah. Sebab fikir macam kadang-kadang dia minta diskaun, baik aku kerja pasar je. Kita punya penat dengan apa yang kita dapat tu tak berbaloi. Sebab aku bukan nak menanggung dia jaga seorang. Macam aku cakap tadi lah, aku ni seorang anak, aku ni seorang suami, dan aku ni juga seorang anak, seorang suami, dan aku ni seorang bapa. Jadi kena handle tiga-tiga benda ni. Sekarang umur kau 30 lebih 32. Kira dah jual lukisan ni dah dalam berapa tahun lah? Daripada start mula-mula jual? Baru lagi, sangat-sangat baru. Aku memang nak betul-betul kira tahun start kahwin lah 2014 2015 yang tu, lebih kurang 5 tahun. Itu buat jual online lah. Masa tu dah start colour ke, hitam putih ke? Waktu tu dah start colour lah. Kira apa yang masa mula-mula tu apa yang buatkan kau berani nak jual? Sebab orang waktu suruh tu jual ke apa? Start aku jual waktu tu, baru-baru tu memang seronok lah. Sebab apa? Aku ada kerja. Waktu tu kan aku jual suplemen kan. Orang jarang masuk dalam kedai suplemen, dan bos aku waktu tu sporting. Dia pun cakap, okey lah tak apalah, you nak lukis lah. Yang penting you jangan tidur dalam sini kedai. Aku tu lagi happy lah, boleh buat 2 kerja dalam satu masa. Bos kau tahu kau boleh lukis? Macam mana? Bos kau tahu lah? Macam mana dia tahu? Sebab aku tahu bos, ini dia orang boring-boring you suruh saya buka komputer, main YouTube, main Facebook dah boring. Saya mau lukis boleh tak? Saya mau jual.
Boleh lah, you jual lah. You jual macam mana? You mau gantung-gantung lah. Tak adalah, saya jual online. Itu macam okey, tak apa, you buat saja. Yang penting you jangan tidur dalam tempat kerja, kedai mesti mau buka. Okey. Jadi aku boleh buat 2 kerja dalam satu masa. Okey lah, dia bagi kan. Dia bagi, memang best. Kalau macam untuk pelukis-pelukis baru ni, pada pandangan kau apa nasihat yang kau boleh bagi lah? Nasihat yang aku boleh bagi untuk pelukis baru ni, okey, teruskan minat, buat je, peduli orang cakap. Kadang orang cakap itu ini apa semua peduli je. Dan lagi satu, kadang banyak yang cakap pelukis tak boleh macam ni, kau kena buat macam ni, kena buat macam ni. Itu pun kau peduli tak? Kau buat mana yang kau rasa selesa. Kau rasa selesa buat macam ni, kau buat macam ni. Dia pedulikan apa orang cakap kan? Sebab seni ni tak ada undang-undang. Seni tak ada undang-undang, tak ada jenis sempadan. Kau buat tak ada betul, tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Ikut rasa kau. Kau rasa syok buat cara macam ni, kau rasa puas dengan cara macam ni. Teruskan, buat je. Kalau macam di antara pelukis ni, macam ada antara pelukis yang dia ada ilmu lah. Pasal seni ni kita tak ada ilmu. So macam dia banyak banyak bagi pandangan, dia kata cara kita salah. So pada kau dalam seni ni ada tak cara yang salah ke, cara yang betul ke? Dari segi seni, cara yang salah dan betul tu macam cakap tadi lah, tak ada. Dalam seni ni bagi aku lah, sebab aku boleh bagi pendapat tapi aku ni tak sentiasa seni yang betul. Kadang-kadang aku buat silap aku juga. Tapi pendapat aku, seni ni tak ada siapa salah, tak ada siapa betul. Kau buat je. Kau happy dengan karya kau, okey. Macam sekarang ni kau buat satu kerja je, macam contoh hari ni. Macam biasanya okey, balik kerja, masuk kerja pukul 3 pagi, balik pukul 3 petang. Okey, aku gagahkan diri, aku balik rumah, aku ada projek lain buat. Lukis kat ruang tamu. Tapi kalau aku betul-betul tak larat, memang sebab kerja aku ni bermainkan dengan risiko. Aku tak boleh mengantuk atas motor. Aku tak larat, aku tak boleh paksa diri. Macam time PKP ni tak ada lah orang panggil buat lurid ke apa ke, tak ada? Yang menanya itulah, yang menanya tu banyak. Aku bagi harga aku, okey, sekian. Okey, dia tak terima. Dia nak minta murah dan aku cakap ni minta maaf, saya tak nak buat. Saya punya harga macam ni. Aku terpaksa berkeras. Kira yang baru-baru ni untuk projek lukis apa tak ada dia? Untuk diri sendiri lah. Macam aku cakap tadi lah. Sebab aku permulaan ni, aku nak kena buat benda yang aku suka. Aku buat benda meletup, viral lagi. Orang kenal aku. Buat lagi meletup, orang kenal. Buat meletup, kenal. Job, duit tu tolak tepi dia. Macam ada orang dia terkejar sangat banyak job. Bila banyak job, masyuk. Macam aku amalkan konsep, biar sekarang ni aku susah je. Tak ada job. Tapi aku buatlah benda lain. Satu hari nanti viral itu, viral ni semua. Orang kenal, dia ni. Kiranya maknanya orang yang datang cek aku. Maksudnya kau tak fokus untuk cari customer lah. Sekarang ni tak fokus untuk diri customer. Aku buat untuk diri aku. Aku nak enjoy diri aku. Kira macam nanti customer yang akan cari kita. Bila tu kita tak tahu. Kita cuba. Macam ada orang-orang yang cakap seni lukis ni tak berbaloi. Kan barang art mahal kan. So apa yang kita buat tu tak berbaloi lah, benda sia-sia. Kau rasa macam mana pandangan tu? Okey, pendapat aku macam contoh seni lukis tak berbaloi apa semua, penerimaan orang, penerimaan masyarakat. Diorang tak terdedahkan dengan art ni sebenarnya material dia mahal. Diorang tak tahu. Agaknya dia nampak lukis pakai pensel. Dia ingat macam pensel jual yang biasa-biasa agaknya. Padahal kalau yang derun tu sebatang tu dah berapa, RM4 lebih, RM5 lebih. Itu baru sebatang. Belum masuk kalau pensel promos lagi. Diorang tak pernah tengok lagi satu set ada sampai RM12,000 harga dia. Jadi diorang tak tahu. Diorang tak terima benda tu. Lepas tu nombor 2, orang tak terima sebab yelah, sebab bukan ramai yang mampu. Diorang yang minat memang ramai. Diorang teringin. Jadi diorang teringin, diorang nak itu yang diorang minta murah. Dan cuma tanya. Dan kita dulu mungkin dalam keadaan terdesak tak pakai duit, jadi kita pun sapu. Sedar-sedar tak ada untung, rugi lagi ada. Jadi kena pandai susun strategi. Sebenarnya boleh hidup benda ni, susun strategi. Kira yang kalau macam harga last kau jual harga berapa? Harga apa? Macam saiz kau buat saiz apa? Saiz tu yang jual last berapa? Yang dah kejap dah lama lah, lupa lah. Yang last tak silap kalau gambar family A3 tak silap waktu tu ada 6 muka waktu tu.
1800 lah. 1800 eh? 1800. Tu size A3 lah. Kira kalau size A3 kalau seorang kau jual berapa? Kalau dulu lah. Kalau macam aku waktu tu A3 seorang kalau pensel aku jual 200.5. 200.5. Oh, color pensel eh? Kalau pensel Tu color apa? Color biasa ke polychromos itu ke? mix medium. Aku Buzel campur dengan pastel sikit, campur dengan apa polychromos, campur dengan tu. Oh. Oh, dia bukan satu mata pensel lah, ada pastel ada eh? mix. Oh, okay. Tu je lah aku nak tahu. Dia jauh belakang. Kalau tu perit macam mana, dalam masa yang sama kena seimbang dengan ekonomi. Itu pun kena pandai-pandai lah macam tadi lah terdekat dia sama-sama lukis, aku punya kerja lain sama-sama lukis. Macam tu. Macam aku kan, sebelum PKP ni memang masuk gila lah. Aku punya kelas pun banyak. Lepas tu aku punya order pun sentiasa ada, tak betul-betul tau. Dah habis aku lukis ni dapat order baru, habis lukis dapat order baru. Kau kena buat macam mana lah. Bila start je PKP ni macam betul-betul terasa lah. Dengan kena macam kerja pun dah tak ada. Kalau kau nak job banyak, ada satu cara kau kena fokus pada satu benda. Benda tu viral. Orang attack kau. Macam aku orang banyak attack, tapi aku tak accept benda tu. Dan waktu tu mungkin kau boleh bagi tahu kau buat kelas itu ni semua. Macam salah satu contoh yang kau boleh ni aku bagi satu cadangan lah. Benda yang boleh aku rasa boleh viral. Kau pernah tengok Flipbook? Ha? Oh, seperti tu kan. Yang dia banyak-banyak Kau buat macam bergerak kan. Macam contoh lah. Tapi kau kena mainkan dengan apa benda yang dalam usia sekarang ni. Contohnya yang macam pasal tengah viral lah. tengah viral. Waktu tengah viral pasal apa ni, PM kita cakap macam pasal kesana ke sini ni semua buat lagu kan. Tapi besi kau yang animation kan. Itu cakap dengan lagu kan. Banyak kan orang bagi cadangan macam tu. Ada kat orang yang jalan tu. Tapi cuma aku fikir sempat kena buat kan, ni kan banyak helai kan. Banyak selai. Trace lah. Macam mana? Trace. Tekak. Oh. Tekak bawah, tekak buat tak payah buat detail sangat. Biar nampak kartun, nampak benda tu bergerak. Tak payah yang tu sangat. nanti kata Tak payah detail sangat. tak payah detail sangat. Just colour pun pakai mata, tak payah tonton semua. Aku buat target lah. Sehari kau buat dalam 3 line contoh kecil je, buat lagi. Tengoklah dalam satu saat ni mungkin ada dalam 2 frame. Buat perlahan lah. Kalau laju ni kau edit daripada kita bagi sambungan dengan lagu. Mainkan dengan tu. Kalau viral tu, orang pergi kat kau punya channel ke punya page tu, nanti job banyak. Nanti banyak dah ni, boleh tak kalau buat ni, boleh tak banyak, boleh tak buat ni semua. Faham tak? Kau boleh buat. Okey lah, balik lah. Okay. Dah Minta malam. maaf lah, lama sangat cakap. Okay Jaga diri kan. Okay. Yang simpan. Thank you. Okay. Okey, seperti yang kita tahu tadi, Mak Fatir Zakaria dia beritahu dia ada buat macam-macam kerja. Dia pernah jual supplement, dia pernah buat blu-ray, lukis-lukis kat dinding tu, dan dia pernah hantar ayam untuk cari duit lebih. Dan dia juga pernah beritahu saya yang dia pernah kerja 1 tahun dia boleh kumpul 30,000. Dia pernah tak balik rumah langsung dan dia hanya mandi dan tidur dekat surau saja. So kita tahulah macam mana struggle-nya kehidupan seorang pelukis tu, dan setiap pelukis dia punya latar belakang tak sama, dia punya kehidupan tu tak sama, dan dia punya pencapaian tu tak sama. Dan kita sebenarnya video ni nak beritahu yang apa saja yang kita buat kita boleh berjaya. Contohnya kalau kita pandai dalam akademik kita boleh berjaya, kalau kita hebat dalam sukan kita boleh berjaya, kalau kita boleh membaiki, kita boleh buka mekanik sendiri, kita boleh berjaya. Dan kalau kita ada talent-talent yang lain pun kita boleh berjaya. Maknanya Allah tu dia dah rancang, Allah dia dah bagi kita talent yang berbeza-beza. Setiap orang ada talent yang berlainan. Setiap talent yang Allah bagi kepada kita tu adalah berguna untuk kita. Dan semua talent boleh berjaya. Tak ada pun persoalan kalau ada talent melukis ni tak boleh berjaya. Kalau ada talent menyanyi boleh berjaya. Tak ada
Tak ada masalah macam tu pun. Sebenarnya apa-apa talent saja, ada yang berjaya dan ada yang tak berjaya. Kalau kita tengok penyanyi, kita tengok pelakon, ada pelakon yang kaya, ada pelakon yang miskin. Ada penyanyi yang kaya, ada penyanyi yang miskin. Pelukis pun ada pelukis yang kaya, ada pelukis yang miskin. Dan untuk pelukis-pelukis yang korang nampak dekat tepi jalan tu, tak semestinya pelukis-pelukis dekat tepi jalan tu dia tidak mampu untuk ada galeri art ataupun studio art sendiri. Sebab aku ada kenal beberapa, susah cakap. Sebab aku ada kenal beberapa pelukis-pelukis otai yang dia melukis dekat tepi jalan. Macam ada melukis dekat Sogor, ada melukis dekat Bukit Bintang, ada melukis dekat Central Market atau mana-mana. Walaupun diorang melukis tepi jalan, tapi sebenarnya diorang ada studio art sendiri. Dan pelukis-pelukis ni, pelukis-pelukis otai ni biasanya diorang tidak tunjuk kekayaan diorang. Diorang tak tunjuk yang diorang ada kereta mewah. Diorang hanya datang untuk melukis pakai slipper, pakai baju t-shirt biasa. So sebenarnya kekayaan tu tidak diukur dari segi wang ringgit, tapi pada setiap orang kekayaan sebenarnya kejayaan itu tidak diukur dari segi wang ringgit, tapi sesebuah kejayaan itu adalah diukur daripada segi kebahagiaan seseorang itu. Kalau kita mempunyai pekerjaan yang gaji tinggi tetapi kita tidak bahagia dengan pekerjaan yang kita buat tu, kita stres, kita tekanan dengan kerja yang kita buat tu walaupun gaji tinggi, tapi hidup kita tak bahagia, so hidup kita tidak bahagia, so kita tidak bahagia. Hidup kita tidak bahagia, so kita tidak berjaya. Tetapi orang-orang yang bahagia hidupnya walaupun gaji dia sikit, itu adalah orang-orang yang berjaya. Sebab dia bahagia dengan family dia, dia bahagia dengan apa yang dia buat, dan dia bahagia dengan apa yang dia buat. Itu adalah sesebuah kejayaan. So sesebuah kejayaan itu diukur dari segi kebahagiaan seseorang itu, tidak diukur dari segi kewangan. Sebanyak mana pun duit dia, kalau dia tidak bahagia, bermaknanya dia belum berjaya. Tapi orang yang berjaya adalah orang yang bahagia, orang yang solat. Kalau kita dengar dalam azan pun ada sebut hayya 'alal solah, marilah menuju kejayaan. Hayya 'alal solah, marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. So dalam azan sendiri pun ada beritahu, orang-orang yang solat ni adalah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang solat, orang-orang yang ikut semua patuh kepada semua perintah Allah adalah orang-orang yang bahagia. So nak jadi orang yang berjaya, jadilah orang yang bahagia. Nak jadi orang yang berjaya bukanlah dari segi kekayaan, bukan dari segi wang ringgit, tapi dari segi kebahagiaan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Thank you kerana tengok video ni sampai habis. Thank you kerana subscribe video ni. Yang belum subscribe, tolong subscribe video ni. Thank you support. So, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye-bye.